Baik, hari ini 6 hari bulan April, saya ikut menyertai Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Ahli Parlimen Pandan, dan juga Saudara Lim Kit Siang, Ahli Parlimen Iskandar Puteri, untuk pengambilan suntikan vaksin yang kedua. Dengan ini kami telah melengkapkan kedua-dua pengambilan vaksin, dan saya mengambil peluang ini untuk ikut menggesa kalangan rakyat yang belum lagi membuat pendaftaran untuk pengambilan suntikan vaksin supaya segera berdaftar dengan MySejahtera, kemudian menunggu giliran untuk suntikan diambil. Di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur ini, kami dapati prosesnya berjalan dengan lancar, tertib. Kaki tangan menjalankan tugas dengan penuh profesional dan memberikan penerangan tentang kesan dan akibat daripada pengambilan, dan memberikan juga nasihat-nasihat tentang apa yang perlu kami lakukan, terutama selepas pengambilan vaksin yang kedua. Saya terbaca kenyataan Menteri Kesihatan yang membuat satu kenyataan bahawa pengambilan suntikan kali kedua turut menyaksikan beberapa peningkatan kes reaksi badan yang tidak begitu selesa. Kesnya lebih 25,000. Jadi berbeza dengan pengalaman mengambil suntikan pertama. Namun doktor yang memberikan nasihat pandangan kepada kami lebih menganggap itu sebagai reaksi biasa, dan meminta kami untuk mengambil beberapa langkah berjaga-jaga. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab untuk pengambilan vaksin ini. Kerana kita pun tak tahu bilakah pandemik COVID ini akan berakhir. Ikhtiar yang kita ada adalah mengambil langkah berjaga-jaga. Terima kasih. Ya. Apa strategi PH lepas UMNO putus hubungan dengan Bersatu? Selesai Perhimpunan Agung UMNO lebih kurang seminggu lebih yang lepas, dia cuma memberikan satu isyarat yang sangat jelas. Isyarat itu berupa elit pemerintah sedang berpecah sekarang ini. Elit pemerintah maknanya elit dalam gabungan Perikatan Nasional, Muafakat Nasional. Elit pemerintah sedang berpecah. Dalam mana-mana sejarah politik pemerintahan sesebuah kerajaan, apabila elit pemerintah berpecah, itu adalah merupakan ramuan terakhir yang akan menyebabkan sesebuah kerajaan itu menghadapi masalah untuk bertahan. Sebelum ini pun kerajaan Perikatan Nasional ini memang mempunyai masalah ketidakstabilan akibat daripada angka sokongan yang kecil. Namun apabila Perhimpunan Agung UMNO berakhir dengan keputusan memberi mandat kepada Presiden untuk membuat ketetapan menarik diri daripada kerajaan yang memerintah, sehingga itu berlaku dan ditetapkan oleh UMNO dan Majlis Tertinggi, keadaan kerajaan Tan Sri Muhyiddin ini ibarat telur di hujung tanduk. Sebab itu saya melihat beliau segera mengambil beberapa tindakan untuk konsolidate. Beliau terbang ke Sarawak, kemudian membuat pernyataan politik bahawa kerajaan Perikatan Nasional akan memastikan GPS menang besar pada pilihan raya negeri. Beliau memberi ucapan kepada Perhimpunan Agung MIC, dan kemudian mendapat dukungan daripada parti MIC yang akan terus mengekalkan sokongan kepada beliau. Beliau juga pantas menemui menteri-menteri UMNO dan kemudian memujuk mereka untuk bertahan di dalam kerajaan. Itu menunjukkan bagaimana tindakan Tan Sri Muhyiddin sebenarnya bukan lagi tumpuan kepada menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, memberikan tumpuan kepada pembelaan rakyat, tetapi sekarang ini sedang cemas untuk menyelamatkan usia pemerintahan beliau dengan cara terpaksa consolidate base sokongan beliau. Itu adalah kesan daripada keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Kerana UMNO memberikan dukungan 38 ahli parlimen.
Kalau atas nama Barisan Nasional, tambah pula MCA 2, MIC 1. Jadi kalau segmen sokongan ini menarik diri, itu bermakna pengakhiran kepada pemerintahan Tan Sri Muhyiddin. Jadi keputusan Pimpinan Agung UMNO itu menyebabkan perpecahan elit pemerintah semakin parah. Reaksi Muhyiddin segera konsolidate base politik beliau. Namun keadaan kerajaan beliau tak ubah macam telur di hujung tanduk. Beliau sangat bergantung hayat kepada tarikh ataupun keputusan yang akan dibuat oleh UMNO. Pertandingan 7 penjuru, apakah perancangan PH? PH sudah tentu sentiasa bersiap siaga untuk melihat apa juga senario pilihan raya, sama ada 1 lawan 1 ataupun pertandingan 3 penjuru. Hujung minggu ini PH akan mengadakan temu rapat atau retreat PH selama 2 hari dan akan dibincangkan pelbagai senario ataupun pelbagai kemungkinan yang akan berlaku, juga mengambil langkah-langkah persiapan yang lebih kemas dalam usaha mempersiapkan PH menghadapi pilihan raya. Jadi sama ada ianya pertandingan 1 lawan 1 ataupun pertandingan 3 penjuru atau pelbagai penjuru, saya nak beri satu jaminan bahawa PH sangat fokus kepada persiapan menghadapi pilihan raya. Bagi statement Bagi semalam juga Bagi kata ada 90% calon-calon pilihan raya daripada keadilan kan. So adakah calon-calon baru ke calon-calon lama? Dalam sejarah Parti Keadilan mengambil bahagian dalam pilihan raya dah 5 kali, 99, 2004, 2008, 2013 dan 2018. Seringkali Parti Keadilan ini akan membariskan calon-calon yang terdiri daripada tokoh lama, tokoh baru, anak muda, wakil wanita. Jadi itu adalah merupakan ramuan yang menjadikan penyertaan keadilan unik. So itu saya percaya tradisi ini akan terus dikekalkan oleh parti dalam menyusun ataupun meletakkan calon pada pilihan raya. Okey. Jadi kerusi-kerusi yang melompat tu akan diganti dengan calon-calon baru. Itu dah tentulah. Itu dah tentulah. Sebab yang menang atas tiket keadilan, kemudian mereka lompat, dah tentu kita tak boleh meletakkan mereka balik sebab mereka bukan lagi menjadi anggota Parti Keadilan. Jadi keadilan akan tentu memberi tumpuan kepada kawasan yang MP keadilan dulunya khianat, ya, kerana yang menang di situ adalah Parti Keadilan dengan didukung oleh Pakatan Harapan. Jadi kami akan insya-Allah memastikan berusaha bersungguh-sungguh untuk kemenangan kekal kepada keadilan bagi kawasan-kawasan itu. Okey. Terima kasih.